Salatullahi wassalam ala man uriyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uriyal Qur'an wa ali baithil kiram Zawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uriyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uriyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uriyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uriyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tidak tahu bagaimana nak memuji Allah seperti yang Allah kehendaki, agar puji-pujian kita sampai ke tahap yang Allah terima dengan ada pengisian puji-pujian para anbiyaul mursalin, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Jadi kita berusaha dari saat ini sampai mati, kalau dapat satu ilmu, satu ketua, satu pengisian, agar kita dapat mengenal, mempelajari ilmu untuk memuji Allah seperti mana Allah suka dipuji, yang seperti mana telah dipuji oleh para anbiyaul mursalin, siddiqin, syuhada dan salihin. Semuanya boleh, hanya terpulang pada kita mencari ilmunya, mendengar, memahami dan mengaplikasikan dalam hidup. Tidak ada satu pun susah, hanya di antara keinginan kita, pendengaran kita, kepahaman kita dan menghayati dan mengaplikasi. Jadi boleh kita semua yang sini, orang-orang yang daif, orang-orang yang lemah, orang-orang yang baru merangkak di jalan Allah, boleh sahaja mempelajari ilmu, memuji Allah, mensyukuri Allah setinggi-tinggi pujian, seperti mana Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpuji sehingga Nabi diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipuji, yang terpuji, yang terpuji di langit. Kita pun akan Allah beri hamidun. Orang yang pertama masuk syurga adalah orang yang hamidun, sentiasa memuji Allah walau dalam apa keadaan pun. Apa keadaan pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. Alhamdulillah, dengan izin restu daripada sahibul qaryah, sahibul alam Nusantara ini, hamba memohon izin dan restu dari Syekh untuk menyampaikan ilmu dari khazanah Syekh agar kita dapat bawa pulang sesuatu yang berharga di dalam hidup kita, untuk amalan kita, ibadat kita, sepanjang hayat kita akan bermanfaat dunia dan akhirat. Nabi bersabda, ilmu itu ada dua. Satu, ilmu lidah menjadi hujjatu Allah 'alan nas. Lagi satu ilmu yang amat bermanfaat, ilmu nafi', ilmu yang maha bermanfaat, yang menyentuh kalbu, berkesan di kalbu. Jadi pada saat ini, apa yang kalian dengar, hayati, kalau dia menyentuh kalbu dan kalian merasai betapa penting ilmu ni untuk dicari, diamalkan sepanjang hayat sampai bertemu Allah, maka ilmu itu sudah bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat wajib dimanfaatkan sehingga kita mati bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali kita datang bertemu aulia Allah adalah pertemuan 3 tahap. Satu, pertemuan kita dengan Allah, bertemu aulia Allah, artinya bertemu Allah dalam sir kita dengan sir Allah, rahsia kita dengan rahsia Allah, pertemuan. Bila bertemu aulia Allah di antara Allah dengan kita, aulia Allah di tengah-tengah Allah dan kita. Jadi pertemuan itu adalah pertemuan dengan Allah secara sir. Sebab Allah juga yang berfirman, Al-insan, manusia itu adalah rahsiaku. Al-insanu sirri, manusia itu rahsiaku. Wa ana sirruhu, aku adalah rahsianya. Dari sini apa kita faham hadis qudsi ini, sadaqallahul azim. Al-insan, insan ini rahsiaku dan aku adalah rahsia insan. Jadi macam di mana akan bertemu rahsia di antara rahsia? Bila kita bertemu orang yang mengenal rahsia ni, yang boleh membuka rahsia dari dalam sedikit demi sedikit kepada kita. Jadi yang akan membuka rahsia di antara kita dengan Allah adalah Sultanul Arifin. Jadi pertemuan kita dengan Sultanul Arifin, tujuan utama dibukakan pertemuan kita kepada Allah, pertemuan rahsia kita. Al-insanu sirru, al-insanu sirri, manusia itu rahsiaku. Jadi kita adalah rahsia Allah. Rahsia Allah bertemu dengan rahsia insan. Allah pula kata, aku rahsia insan, aku rahsia insan, insan pula rahsia Allah. Ini sangat mendalam ni. Cuba kita faham saja sikit-sikit. Manusia ni rahsia Allah, Allah punya rahsia. Rahsia kepada siapa? Orang yang tidak kenal rahsia. Orang tak kenal. Pada mereka tetap rahsia tu rahsia. Apa di dalam almari ni? Rahsia. Siapa ada kunci tu dia tahu. Jadi Allah mensifatkan kita semua ni rahsia Allah. Mulai hari ini kamu kena tukar, ubah fikiran kamu. Aku rahsia Allah, aku rahsia Allah. Banyak rahsia Allah dalam khazanah diriku. Dengan itu, dengan kesedaran itu,
kamu telah meningkatkan kedudukan kamu daripada kedudukan nafsania, iblisia, syaitaniyah, insaniyah, haiwaniyah, malaika, kesedaran yang tinggi. Sedar dulu. Allah ni bukan suruh kita lompat pergi 7 petala langit, bukan terus pergi araf. Allah suruh kita start dari basic, sangat basic. Jadi kenal dulu Allah, betapa baiknya Allah, betapa agungnya Allah, betapa indahnya Allah, betapa kasihnya Allah. Dia jadikan aku rahsia dia. Ini hadis qudsi, bukan hadis daif, marfu, maudhu, palsu. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Allah tak kata gajah itu rahsiaku, singa itu rahsiaku, harimau itu rahsiaku, gunung itu rahsiaku, matahari itu rahsiaku, bintang itu rahsiaku, arash itu rahsiaku, lahul mahfuz rahsiaku, malaikat Jibril rahsiaku. Tidak. Al-insan, al-insanu, al-insan, al-insan. Kalau nak tahu siapa insan, ambil satu-satu huruf. Alif tu apa? Dia kena jadi insan yang alif. Habis tu apa insan? Nun. Nun tu, nun wal kalami ma yastur. Dia kena jadi nun. Nun itu adalah bahar, lautan yang bertitih dakwat. Bila dia jadi laut, tak ada dakwat, itu bukan nun. Tak tahulah. Itu jin yang tak ada mata. Bawah pun tak ada mata, atas pun tak ada mata. Laut yang tidak ada dakwat. Apa dia nak tulis? Dia laut, tapi dia tidak membawa manfaat. Bila dia ada dakwat, dia dengan lidah dia, kalam dia boleh tulis ke atas kalbu-kalbu manusia. Jadi nun. Habis tu apa? In, alif, nun, sin. Sin tu apa? Sin tu sir, rahsia. Habis tu apa? In, tak. Lagi. Tengok. Kalau sempurna apa yang dimaksudkan dalam satu huruf terperinci, baru dia jadi insan yang Allah maksudkan, dia rahsiaku. Kalau tidak, dia musuhku. Kalau tidak, dia zalim, penzalim dirinya. Dia adalah penentangku, dia adalah musuhku. Jadi kita kena jadi insan satu persatu dengan huruf tu. Jadi hari ini kita dapat satu ilmu yang sangat besar dalam majlis ilmu Ramadan ini, dari khazanah ilmu Al-Quran. Al-insanu sirri, alamul ghaibi was sir, ada di dalam Quran. Jadi manusia ini adalah rahsia. Rahsia. Rahsia Allah. Rahsia Allah. Jadi pertemuan kita dengan guru kita Sultanul Arifin adalah pembukaan tirai menunjukkan rahsia kita. Sekarang ni saya tengah bukakan rahsia dalam diri kita supaya pembukaan itu dapat mengetahui aku punya rahsia ada di sisi Allah. Allah punya rahsia ada dalam diriku. Allah punya rahsia. Al-insanu sirri, manusia itu rahsiaku. Kita semua rahsia Allah. Dan Allah itu rahsia insan. Dan peranan kita bila datang ke sini, Allah, aulia Allah membukakan rahsia itu satu persatu dengan curahan ilmu dan hikmah. Dan tidak pernah terbuka di mana-mana. Tiba-tiba datang sini curahan, lautan curahan ilmu. Ilmu rahsia ni hanya aulia Allah sahaja, arif billah sahaja berbincang. Tak ada orang berani berbincang hal ini. Rahsia tu bukan semua orang tahu. Tak ada orang semua tahu. Rahsia tu tersembunyi. Allah sendiri berfirman, kuntu kanzan makhfiyan. Kuntu, aku dahulu adalah. Dahulu, aku dahulu. Sebelum aku cipta
apapun. Dahulu aku adalah khazanah yang tersembunyi. Di sini Allah maksudkan aku seperti khazanah yang tersembunyi. Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu. Aku mencintai untuk dikenali. Maka aku cipta fa khalaqtu khalqa. Jadi di sini dalam hadis ni kita dapat tahu Allah sangat mencintai orang yang ingin mengenal dirinya. Siapa Allah? Di mana Allah? Di mana saya nak kenal Allah? Allah mencintai. Saat kamu mempelajari ilmu ni, Allah dah cinta kamu. Aulia Allah kata saat kamu mempelajari ilmu ni, kamu dah dijadikan rahsia Allah. Rahsia Allah sangat dipelihara. So, Allah pelihara, Allah hantar malaikat, pelihara hamba-Ku ni. Jangan apa pun kena dia. Jangan hujan pun kena dia. Jangan apa pun sakiti dia, mudaratkan dia. Kita dah lihat banyak kali nak hujan sini, hujan tu berhenti lari. Tak berani datang nak mudaratkan majlis kita. Begitu Allah sayang. Kenapa? Sebab mereka menyimpan rahsia-Ku. Mereka sedang membuka kalbu, menyimpan satu-satu rahsia-Ku di dalam diri mereka. Begitu Allah sayang, kasih orang yang mempelajari ilmu ni. Mengetahui dia rahsia Allah. Cukup kamu dapat setebis ilmu ni dan kamu kenal kamu rahsia Allah. Sangat tinggi perhatian Allah ke atas kamu, perlindungan. Pergi mana-mana, apa saja nak jadi, saya rahsia Allah. Berani kau sentuh aku, berani kau bunuh aku, berani kau sakiti aku. Aku rahsia Allah, aku rahsia Allah. Anjing pun akan tunduk, babi pun akan lari, hantu pun akan lari. Kalau tidak bergerak, kalau tidak ada respon, artinya kamu tak yakin kamu rahsia Allah. Kamu dah boleh yakin dah. Dengan hadis qudsi itu keyakinan. Tapi keyakinan tak akan datang, akan goncang. Kau kan buat dosa tadi. Kau kan buat ini tadi. Jadi mana kau boleh jadi simpan rahsia? Dia datang ganggu, habis. Ilmu tu tak boleh diamal. Dan tak jadi. Maka kamu salahkan ilmu tu, kamu salahkan guru yang sampaikan ilmu ni. Walau kamu telah diberi pisau. Kalau ada pencuri datang, keluarkan pisau. Dia tak ada pisau, dia lari. Tapi kamu tak guna. Nak salahkan siapa? Okay. Jadi pertemuan kita dengan awliya Allah adalah banyak. Dah masuk dalam dah. Pembukaan kita dengan awliya Allah. Baginda membukakan pintu antara kita dengan Allah. Bukan jasad. Kita tak akan dapat melihat Allah. Dia membukakan pintu pertemuan di antara diri kita. Satu diri, nama dia Sirrul Insan. Sirrul Insan. Rahsia insan itu adalah rahsia Allah. Rahsia Allah sungguh mahu berjumpa dengan Allah. Kenapa rahsia Allah? Sebab Allah mahu lihat. Adakah kita menyimpan rahsia tu? Membongkar rahsia tu? Kita datang bertemu. Adakah kita menggunakan rahsia tu? Adakah kita mengamalkan rahsia tu? Pertemuan ini akan mendedahkan satu jalinan mesra antara kita dengan Allah. Jadi pertama sekali, betulkan niat. Kita datang sini, betulkan niat untuk bertemu Allah di tahap rahsia. Bukan tahap roh pun tak ada. Roh kita telah bertemu di alam arwah. Sekarang ni tahap rahsia. Kalau di alam roh, kita bertemu Allah sekali lagi dengan roh. Kalau di alam roh, bertemu lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala di alam arwah. Bila roh kita kembali ke alam arwah tu, bukan sekarang pun boleh, bukan waktu mati. Kita masih lagi boleh bertemu
Adakah kita boleh masuk ke alam arwah tu? Itu satu soalan. Ke alam arwah tu alam yang bersyahadah. Jadi kalau kamu tutup mata, muraqabah, kamu dapat masuk ke alam tu masih bersyahadah. Macam mana dulu mereka bersyahadah, tetap kekal syahadah tu, tidak pernah putus. Sebab itu di alam roh tak pernah putus. Masuk ke dalam alam tu, kamu terus mengikuti bersyahadah. Itu alam roh. Kita belum dapat lagi kunci untuk memasuki alam tu. Ini adalah intipati ilmu syahadah, intipati hikmah syahadah, intipati hakikat syahadah, intipati ma'rifat syahadah, intipati rahsia syahadah. Baru kamu masuk, kamu sentiasa boleh bersyahadah bersama-sama roh kamu. Yang dulu dia syahadah, sekarang pun sentiasa dia bersyahadah. Kalau syahadah dia putus, saya tak tahu roh tu mukmin ke atau bukan mukmin. Kamu kena, kalau dia tak mau syahadah, setelah dia melihat, setelah dia menyaksi Allah, dia tak mau syahadah, dia diam. Apa dah keadaan dia? Itu yang ramai berlaku. Orang datang ke dunia ni jadi kafir, jadi musyrik, jadi munafik. Nak mengekalkan syahadah tu di alam jasad, kita mempelajari ilmu tu. Kembali ke alam syahadah. Kembali. Saya tak cerita alam arwah, saya cerita alam rahsia. Sekarang kita nak datang bertemu Allah di alam mana? Alam sir. Alimul ghaibi was sir, Quran. Ini kena faham. Jadi kalau kamu dapat hari ini bertemu Allah di alam sir kamu, di alam sirrul insan, Allah rahsia insan, kita rahsia Allah. Kalau kamu dapat bertemu di halaman kamu, kamu berjaya. Datang sini kamu berjaya. Kamu berjaya. Ziarah kamu berjaya. Kalau tak temu, kamu percaya di antara kamu seorang, 3 orang, 5 orang sudah bertemu, kamu pun akan dapat barakat. Tapi mempercayai. Macam mana mempercayai, kamu boleh tahu. Dia boleh dapat bertemu Allah dalam solat dia. Solat di sini, solat di lain tempat berbeza. Dia boleh bertemu dalam zikrullah. Dia boleh bertemu Allah dalam syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatuna haqqun yaqinan muqinan syahidan masyhudan ya Allah, haqqan sidqan maslukan ya Allah ya arhamar rahimin. Dalam kita menyaksi boleh bertemu dalam penyaksian kepada Allah. Jadi ada banyak ruang pertemuan. Jadi kita datang bertemu, Syekh adalah untuk bertemu Allah dalam rahsia Allah dengan rahsia kita. Rahsia kita ada di sisi Allah, rahsia Allah ada di sisi kita. Nombor 1. Nombor 2, kita datang bertemu untuk bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam mana boleh bertemu Rasulullah? Jangan percaya siapa pun cakap saya baru bertemu Rasulullah. Itu kau punya hal. Kami tidak bertemu, jangan datang cerita-cerita engkau pada kami. Saya baru tadi buka mata saya bertemu Rasulullah. Itu engkau punya hal, hewan. Itu bukan untuk dicerita pada orang lain. Saya bertemu Rasulullah tangan dengan tangan, badan dengan badan. Seperti satu kumpulan besar dahulu terkenal. Kumpulan warna jubah hijau di Sungai Penchala. Menjadi isu besar. Itu engkau dengan Rasulullah. Rasulullah dengan engkau. Jangan cerita dekat kami. Kami tak kenal Rasulullah berada dalam sisi kami tak kenal. Walhal Rasulullah ada. Jangan cerita benda tu. Rasulullah dalam diri, itu saya nak kenal. Sebab Allah yang suruh kenal. Wa'alamu annabikum Rasulullah. Wa'alamu annabikum Rasulullah. Apa beza ilmu kita sebelum ni datang bertemu di sini? Sebab dalam diri wali Allah Sultan Nur Arifin
Dalam dirinya dia sudah mengenal Rasulullah dalam diriku. Dan dia mahu kita datang bertemu, nak bukakan Rasulullah dalam diri kita. Jadi kamu akan rasa dengan tangisan, dengan sensitivity, dengan emosi, kamu boleh rasa Rasulullah ada dalam diri kamu. Rasulullah ada. Allah benar. Allah benar. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah Rasulullah di dalam dirimu. Tak apa kalau kita nak guna terjemah orang-orang mufassirin, kata Rasulullah ada di kalangan kamu. Okey, Rasulullah ada di kalangan kami. Rasulullah ada di tengah-tengah kamu. Okey, Rasulullah ada di tengah-tengah kami. Kalau mufassirin kata Rasulullah ada di kalangan kamu, ya Rasulullah ada di kalangan kami. Rasulullah ada di tengah-tengah kamu, ya Rasulullah ada di tengah-tengah kami. Kami percaya. Apapun kamu tafsirkan, kamu percaya. Kalau Allah yang berkata firman-Nya, wa'lamu anna fikum Rasulullah, Rasulullah ada dalam diri, kami yakin percaya Rasulullah ada dalam diri. Kalau kami tersentuh dengan ayat ini, itu menandakan kebenaran. Ayat ini benar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Hanya datang sini, saya bukakan sentuhan itu. Perasaan itu tak boleh ditipu. Rasa tak boleh ditipu. Bahasa tu akan hidup selama-lamanya. Ketiga, Syekh adalah pembuka pintu kepada Sultanul Aulia, guru yang paling agung, mulia di dunia ini. Selepas Rasulullah, para sahabat, guru kita yang paling agung, paling mulia, paling dicintai, paling dikasihi, yang memberi kita semua khazanah ilmu ini dari Madrasah Sultanul Aulia. Syekh yang kita cintai, anak cucunya lah yang akan membimbing rohani kita, bawa kita kepada Sultan Aulia. Jadi hasrat kita, tujuan kita datang sini, 3 ni wajib kamu ingat sampai mati. Saya nak bertemu Allah dalam alam sirku dengan sir Allah. Saya nak bertemu Rasulullah yang ada dalam diriku, diberbukakan. Datang sini bukan ilmu yakin, ainul yakin terus. Dengan Syekh ilmu yakin. Syekh mengajar ilmu sampai tahap keyakinan. Dengan Syekh ainul yakin. Dengan Rasulullah hakul yakin. Tahapnya berbeza. Kalau pergi dengan ilmu ni di sisi Rasulullah, Rasulullah buka hakul yakin. Hakul yakin. Di sini Syekh bukakan pintu kita, membimbing tangan kita. Membimbing tangan rohani kita, bukan tangan ni ya. Syekh berada dalam makam Raudah, sedang istirahat. Mana Syekh keluar nak pegang tangan kamu? Rohani kamu boleh. Itu sabit. Rasulullah SAW bersabda, Nabi Allah Ibrahim datang peluk saya. Macam mana? Dalam rohani, dalam alam rohaniah, alam di antara dua alam. Aku bertemu semua nabi-nabi, bukan dalam mimpi, alam yang nyata. So, ini tujuan kita datang sini. Kedua, hari ini tajuk majlis adalah Allah Maha Penjamin. Hari ini punya tajuk Allah Maha Penjamin. Kita tidak pernah dengar sifat asma ini, tapi sifat asma ini ada di dalam 99 dan dalam ayat utama. Wallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbirul khaliqul bari'ul
syahid, al-haqqul wakil, al-qawiyul matin, al-waliyul hamid, al-muhsinul mu'min, al-muhyil mu'min, al-hayyul qayyum, al-wajidul majidul wahidul samadul samadul qadirul muqtadirul muqaddirul muakhirul awalul akhir, Allahirul batinul batinul muta'alimul tawwabul muntaqimul afur rauful malikul mulkul jalali wal ikram, al-muqsidul jami'ul ghaniyul munil mani'ul qahhar, nafi'un nur hadil badi'ul baqi, al-warithur rasyidus sabur ladzi yasatal Allahumma salli ala salam Jadi Allah ada satu sifat Maha Penjamin. Setiap sifat dia ada sifat Maha Penjamin. Aku Rahman, aku Maha menjamin tentang sifat Rahmanku. Aku Al-Khaliq, aku Maha penjamin kepada ciptaanku. Aku Maha pemberi rezeki, aku menjamin rezekiku. Kalaulah kamu jadi seperti burung yang keluar pagi bertawakul penuh, balik perut kenyang, nescaya aku akan beri kamu khazanah-khazanah. Allah menjamin. Mereka mempercayai, kita tidak mempercayai sifat Allah yang Maha Razik. Jadi di setiap sifat Allah, bayangan sifat itu Maha Penjamin. Ini ilmu tidak akan kita capai dan kenal kalau kita tidak dapat syahadah yang paling tertinggi. Ataupun orang yang telah dapat syahadah tertinggi, mereka saja boleh khabarkan Allah Maha Penjamin. Contohnya, kita kena tahu. Kalau kita tidak tahu, iman kita kepada Allah tidak sempurna, tidak mutlak, tidak penuh. Contohnya, dua orang berniaga, jual barang yang sama. Kita sangat perlukan barang. Seorang dia menjual barang ni, dia menjamin. Yang seorang lagi cakap tak ada jaminan. Saya tak tahu kau balik rumah, bawa balik beli, tak tahu. Dia ni kata jamin. You guna rosak ke apa, datang balik saya ganti. Dari mana, dari siapa kita akan beli? Walaupun orang yang menjamin itu barangannya tidak nampak berapa sempurna. Tak sempurna. Ada banyak kekurangan. Tapi dia menjamin, dia ganti. Yang satu ni nampak cantik tapi tiada jaminan. Kita akan ambil dari orang yang menjamin. Kita pula berjanji pada Allah, saya akan ibadat. Allah jamin. Saya akan beramal, Allah jamin. Saya akan berwirid, berzikir, Allah jamin. Saya akan bertafakur, Allah jamin. Saya akan buat puasa, Allah jamin. Allah jamin, Allah jamin, Allah jamin. Apabila telah menerima jaminan ini, barulah kita sentiasa kekal, taat, setia, loyal. Setia sampai mati. Tidak ada berbelah bagi dalam amalan kita. Tidak ada waktu dan musim. Sentiasa dilakukan. Jadi sentiasa dilakukan ada 5 perkara. Syahadah daimun. Allazina hum fi syahadatihim daimun. Qaimun, daimun, qaimun. Syahadah yang daimun.
alladzina hum fi zikrullahi ala dawam, zikir ala dawam, ingatan yang tidak putus, tafakkur yang tidak putus, tafakkur tidak putus. Habis tu salatun daimun alladzina hum daimun, solat yang daim, semua daim. Kenapa dia jadi daim? Istiqamah sebab dia sudah terima jaminan, dia tidak mau tinggalkan, sebab setiap sesuatu dia buat dijamin, sebab dia dah kenal, sebab dia dijamin, dia percaya saya buat ni dijamin, saya nak buat tak nak putus. Saya mesti beli dekat dia ni sebab barangan dia jamin. Tiap-tiap hari saya nak beli sayur dengan dia. Jamin halal. Tidak campur najis, baja babi, baja anjing, baja haram, tak. Halal. Dia potong halal. Walaupun dia mahal. RM1, RM2 ayamnya mahal. Tapi dekat rumah saya, dia yang potong halal, Pak Haji potong. Jamin ambil ayam, beli ayam dengan dia sampai mati. Menjaga syariat, darah daging. Jamin. Jadi begitu juga. Itu sebab kita punya amalan tidak, kita punya syahadat tak istiqamah. Belum dapat jaminan. Siapa yang wajib jamin? Allah Maha menjamin, penjamin. Dia syahadat tu dia punya. Allah syahadat tu Allah punya. Untuk menyaksi Allah, bukan untuk menyaksi makhluk. Syahadat tu Rasulullah punya. Rasulullah wajib jamin. Solat itu untuk Allah, Allah wajib jamin. Zikir itu untuk Allah, zikrullah, Allah wajib jamin. Solat untuk Allah, Allah wajib. Tafakkur ke jalan Allah, Allah wajib jamin. Jadi mana jaminan Allah? Jadi sini kita kena kenal Allah Maha Penjamin. Ke arah itulah sedang kita belajar ilmu ni. Macam mana saya nak yakin Allah, saya nak percaya Allah ini telah menjamin diriku, amalanku, ibadatku. Saya nak kenal. Saya nak belajar ilmu ni sampai mati, nak kenal Allah tu Maha Penjamin. Sebab saya mengenal Allah, saya akan percaya. Dua orang peniaga, dia punya kedai cantik, hebat, semua nampak, semua tiruan punya produk. Dia tak mau menjamin. Yang ini, dia jamin. Kau datang, saya ada sini. Kalau tak ada, kau ambil nombor rumah saya, nombor saya, telefon saya, kereta saya tu. Lagi kita suka dia. Biar beli rosak, tapi boleh datang dijamin. Jadi, kita ada tak solat kita rosak, Allah menjamin. Saya ada cakap, kalau solat itu ada 13 rukun, semua rukunnya tak betul. Semua salah. Tapi kerana ada satu, tapi tak, jangan buat salah. Ada satu pengisian ni, semua akan Allah terima. Allah tidak peduli. Tapi Allah mahu kita betulkan. Dalam kita melakukan 13 rukun tu pun ada kesilapan, ada kesalahan, ada kepincangan, ada kekurangan, ada kelemahan. Semua tu Allah boleh ampunkan, maafkan kesalahan. Allah maafkan kesalahan. Kita buat dosa ulang-ulang, Allah jangan kata Allah akan ampunkan saya. Sebab kenapa you balik-balik? Rukun diperbetulkan, tapi dalam rukun tu, rukun solat tu masih ada kelemahan, masih ada kepincangan, masih ada kesalahan. Allah boleh maafkan kesalahan. Tapi kerana ada pengisian ni, semua Allah maafkan. Penjamin. Kalau dah kenal Allah Maha Penjamin. So mengenal sifat Allah Maha Penjamin ni sangat-sangat penting. So tajuk hari ni adalah Allah Maha Penjamin. Nak kenal Allah tu Maha Penjamin. Nak kenal orang ni betul menjamin. Datang, dia kata jamin, besok datang dia tak ada. Dia penipu. Seperti seorang Bengali. Dia duduk di lorong-lorong London. Musim panas London. Di mana-mana tak ada kipas sebab sana sejuk. Musim panas tu sekejap aja. Jadi pada waktu itulah diorang cari kipas, diorang cari kipas kertas ni, diorang cari. Jadi ada satu Bengali, ramai orang di sudut dia. Dia cakap apa?
Beli kipas saya ni. Bagus. Garanti seumur hidup. Tak boleh koyak, tak boleh pecah. Dia jual plastik, paper. Lagi satu polystyrene. Kain. Tiga-tiga dia cakap guarantee, life guarantee. Jadi orang datang, semua datang. Yang sana jual semua cantik-cantik juga. Harga sama je, tapi dia cakap life guarantee. Semua macale kumpul dekat tu Bengali tu. Bengali ni baru datang dari India. Dia kononnya pergi London boleh jadi kaya. Jadi dia buat satu idea. Saya pun nak jadi kaya cepat. Dia beli kipas beribu-ribu kipas. Dia pergi duduk di lorong tu. Kata, buy my kipas. Beli kipas saya. Kipas saya lifetime guarantee. Orang datang tengok. Kain lifetime guarantee. Kertas lifetime guarantee. Sekejap je saya ayun dah koyak dah. Dia kumpul. Semua orang dia kumpul. Dia cakap kipas saya RM5, 1 pound. Kipas dia pun 1 pound. Yang satu kipas kain ni 2 pound. Yang satu lagi kipas tu 5 pound. Harga sama kan? Kamu beli dulu, saya cerita, dia cakap. Semua orang beli, dia dapat 1,000 pound. Ada beli 10, 20. Sama je harga bagus, aku beli dia punya. Tapi nak dengar macam mana dia garanti. Sebab sudah beli baru bagi garanti, jaminan. So semua dah beli kipas dia. Apa jaminan? Seumur hidup. Bukan seumur hidup engkau. Kau punya anak seumur hidup, cucu engkau sampai kiamat tak boleh koyak kipas ni. Wow. Macale ni mangko juga. Macale ni pun mangko juga. Sudah beli. Duit dah penuh poket dia. Sekarang orang kata mana garanti. Okey, semua dah beli. Kalau tak ada beli, keluar dia kata. Semua beli. Yang lain datang pun ada lagi datang. Semua beli. Sudah beli, dia cerita. Yang produk sana semua ada garanti tak? Pergi tanya dulu. Semua kata tak ada garanti. Saya bagi garanti. Syarat seumur hidup. Mana ni? Ini kipas apa ni? Kipas apa ni? Mengkuang. Dan mengkuang. Dia cakap syarat kipas kain saya, mengkuang saya, kipas kertas saya, kipas plastik saya, kamu pegang, kamu goyang kepala kamu sampai mati. Jangan goyang ni, pegang je. Goyang kepala kamu, angin datang juga, dia kata. Wah, dia dah habis jual, punya jaminan dia hebat. Tengok, Allah bukan macam tu. Ya, Allah bukan macam tu. Allah, dikenal Allah, ya. Kenal Allah. Nah, cukup sedikit tentang Allah tu Maha Penjamin. Kalau Bengali tu pandai jamin, boleh bodohkan masalah sampai dapat 2-3 ribu pound, 2 pound 5 ringgit, 1 pound 5 ringgit, 2 pound 5 ringgit, 10,000 ringgit satu hari dia dapat jual kipas. Besok dia lari pergi tempat lain. Sana lagi 10,000. Sini orang sini kalau dia datang dia kena halau. Dia pergi ke street lain, pergi jual lagi 10-20 ribu. Last 5 bulan jadi kaya, balik India buat istana. Dulu pakai kereta lembu, Bengali ni. Ya. Jadi Allah bukan penjamin macam ni. Allah Maha Penjamin. Bila kita yakin, kita percaya, maka kita akan beli. Apa yang kita beli? Apa yang kita subscribe? Kita subscribe amal, ibadat, segala-gala wirid dari Allah. Kita mau saja lakukannya tanpa putus. Ini kita penting mengenal Allah sebagai Maha Penjamin. Salatullahi wa salam ala man uniyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uniyal Qur'an. Ali baidil kiram.
kalau ziarah kita dah sempurna di sini, majlis ilmu telah diisi, dan nanti lepas solat mereka kita baca Al-Quran. Berapa ayat yang boleh, tapi 40 minit duduk baca Al-Quran. Lepas tu kita buat zikir, solat, kita buat maulid, dan kita sudahi ziarah kita. Jadi sempurna untuk Sultanul Arifin, persembahkan ibadat amalan kita di bawah bimbingan baginda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar hari ini pertemuan kita dengan Sultanul Arifin. Ada dalam pertemuan ini ada 3 jenis pertemuan. Satu pertemuan dengan Allah dari alam syir kita dengan alam syir Allah. Alam syir kita adalah alam syir Allah. Alam dalam diri kita adalah alam syir Allah. Alam di sisi Allah adalah alam syir manusia. Pertemuan itu. Kedua, pertemuan kita dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertambahan, bila kita jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pasti bawa kita bertemu Allah di dalam alam rohani atau alam mimpi. Mimpi pun tak apa. Kalau Rasulullah bawa kita pergi ke Arash, pergi ke Mi'raj, pergi ke mana-mana pun cukup. Mimpi pun tak apa. Jadi itu tugas Rasulullah. Yang pertama tak dapat. Kedua pun tak dapat. Ketiga, Syekh akan bawa kita bertemu Sultanul Aulia. Itu dah pasti sebab darah daging. Dan beliau diutus ke sini dari Baghdad untuk membawa umat-umat mukmin, arif billah, aulia Allah datang bertemu saya dari alam rohani ke rohani. Jadi kalau kita datang jumpa Syekh bawa kita jumpa Sultanul Aulia di Baghdad dalam alam rohani, tanggungjawab Syekh membawa kita bertemu Rasulullah. Allah mengikut keadaan rohani kita. Kalau kita nak cepat, cepat. Kalau kita naik kapal terbang, cepat. Kalau kita naik kereta unta, kuda, lambat. Kalau kita naik kereta, sikit laju. Kita naik kapal, kita naik ini, kita naik kapal terbang, kita naik roket laju, kita naik jet laju. So, itu keadaan kita dengan Sultan Aulia. Apapun, itulah tujuan kita bertemu. Kalau kita datang dengan tujuan ini, niat ini, sebab segala-gala amalan kamu bergantung kepada niat. Kamu nak apa Allah bagi? Allah tidak bagi di jalan Allah apa pun dia bagi. Kamu minta 1 juta, tak semestinya Allah bagi hari ini. Tapi kamu minta apa pun di jalan Allah, serta-merta Allah bukakan. Serta-merta Allah bukakan. Kamu nak iman serta-merta, sebab Allah risau nanti kau mati tanpa, atau kau akan berpaling tanpa iman. Minta iman, minta perkukukan iman. Imanan, yakinan. Nabi doa, beri aku iman yang penuh dengan keyakinan. Nafian. Tidak dapat imanan, yakinan, ilman nafian, amalan makbulan. Amal yang dikabul oleh Allah kerana ada ilmu nafi'. Ilmu nafi' apa? Allah dah jamin. Allah dah jamin solatku. Cuba tanya diri kita semua sekarang ni, periksa. Allah jamin ke solatku? Dalam diri ni, nafs ni kata 100% no. 99% no. Dia akan cakap. Dia menjadi kayu ukur kamu. Dia menjadi reporter kamu. Kamu tak perlu tanya orang lain. Dia menjadi reporter kamu. No. Atau dia menipu kamu. Oh, dia kabul dah. Dah kabul, siapa jamin? Solat itu adalah harga syurga. Segala-gala amalan harga untuk syurga. Kau nak jamin aku dengan kata-katamu, wahai nafs, jangan bohong. Jadi Allah Maha Penjamin, telah lantik yang insan yang paling mulia sebagai penjamin kepada Allah, nombor 1 Rasulullah. Dan Rasulullah telah pilih orang-orang yang diberikan ilmu jaminan ini supaya mereka menjamin umat-umat mukmin yang percaya kepada ilmu Maha Menjamin. Jadi itu pertemuan kita ya.
kedua kita belajar tentang Allah Maha Jamin. Ingat, ini ilmu yang dibuka. Macam mana amalan dia? Solat, wirid, buat apa amalan pun, periksa amalan. Sudahkah saya dapat jaminan? Sudahkah saya terima jaminan? Sudah saya ada jaminan, kad jaminan? Maklumat notis telah sampai, tapi kad belum dapat. Saya nak sampai penjamin itu bagi saya kad. Kad tu apa? Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran lebih hebat dari kad. Kad jaminan boleh hilang, boleh rosak. Ayat Quran tidak boleh terhapus selama-lamanya. Mana ayat Quran? Hasbunallah adalah respon. Mana ayat Quran, jaminan kad dari Quran, tolong bagi. Allah akan tanya. Okey? Betul-betul, ini adalah jaminan untuk solatmu dariku. Mana kad jaminan solat? Mana kad jaminan puasa? Jangan main-main. Kamu kenal saja. Kamu kenal sahaja. Bukan suruh ambil kad. Ayat itulah kad kamu. Kad jaminan kamu. Dan ayat itu akan melekat di dalam setiap amalan dan ibadat kamu. Mana? Baiknya guru-guru kita berfalsafah tinggi, berpidato tinggi, berfirasat tinggi. Mereka tahu nak letak subjek ini dengan tajuk-tajuk yang sangat indah, yang sangat penting. Maha menjamin, dijamin terjamin. Indah, bahasa mereka indah, bahasa mereka mudah dipahami. Kalau nak kenal suatu, cari ilmu. Tapi kalau nak faham, cari guru. Nak kenal apa pun, cari ilmu. Ini apa pokok ni? Cari ilmunya. Sudah kamu tahu, kenal. Tapi nak faham, kena cari guru. Nak faham ilmu tu sedalam-dalam sampai yakin, kena cari guru. Guru kepada ilmu tu. Ilmu maha menjamin, terjamin ni ilmu yang tertinggi. Sangat tinggi. Sebab di situ ada iman, segala-gala iman ada dalam tu. Kerana jaminan. Ambil cukup kita dapat ilmu yang begitu agung di sisi Allah daripada khazanah Sultanul Arifin. Ilmu, kalau kamu hargai ilmu tu, Allah akan hargai kamu. Kalau kamu tidak menghargai ilmu ni, Allah tidak akan menghargai kamu. Dan kalau kamu menghargai ilmu tu, kamu turut hargai orang yang menyampaikan ilmu ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sultanul Arifin, hargai mereka setinggi-tinggi penghargaan. Baru kamu dihargai oleh Allah. Kamu dimuliakan sebab kamu memuliakan ilmu tu. Kamu memuliakan orang yang memuliakan ilmu tu. Kamu memuliakan orang yang memberi ilmu kemuliaan kepada kamu. Begitu protokolnya. Muhasabah, berapa pentingnya jaminan itu dalam hidup. Seronok kalau ada jaminan. Seronok dapat ilmu jaminan, amalan jaminan. Walaupun kamu lakukan sedikit, kamu rasa puas hati. Jangan sia-siakan hidup ni tanpa
pengisian yang baik, mantap, ilmu yang tajam, kepahaman, keyakinan. Ilmu ni membawa kita kepada keyakinan yang tinggi. Keyakinan itu membawa kepada keadaan yang tidak ada lagi ragu-ragu. Bila ada keraguan, di situ datang iblis, syaitan, waswasil khannas. Kita nak putuskan segala talian mereka. Allah tahu kita lemah. Allah tahu segala amalan kita buat telah dicemari oleh syaitan, iblis, nafs. Kita tidak tahu siapa yang cemari. Allah tahu, kita tak tahu sebab kita tak cukup kenal diri kita. Jadi Allah bagi kita satu ilmu. Kau ambil ilmu maha menjamin, maha terjamin, maha menjamin, maha dijamin. Kau ambil ilmu ni, aku akan selamatkan kau. Aku akan jadi ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau Allah dah tawarkan macam tu, kita tak ambil tawaran ni, ambillah kita. Rugi dunia dan akhirat. Khusranu fid dunya wal akhirah. Allah sebut dalam surah Al-Hajj, dia rugi dunia dan akhirat. Dah tahu Allah bagi kita kemudahan, kemudahan, kemudahan. Kemudahan demi kemudahan, kemudahan demi kemudahan. Kalau kita nak salahkan Allah, Allah menyusahkan hidup kita. Wa yu'allimu, cukup, tak cukup kamu belajar ilmu tu, kamu kena tahu hikmah dari di dalam kitab. Hikmah tu, ini semua hikmah ni, ilmu hikmah yang tersembunyi, yang ada dalam Quran tapi tidak diketahui. Hanya arif billah, guru-guru kita yang berpendidikan tinggi dalam ilmu Allah, yang dalam mereka dapat mengeluarkan ilmu-ilmu yang tersembunyi, hikmah tersembunyi. Intan ini intan, tapi kita tidak tahu ini intan palsu atau betul selagi kita tidak kaji dengan alat dia. Ini intan betul, ini intan benar. Ini harga dia 1 juta, ini harga dia 100 ringgit. Kena tersembunyi ilmu tu di dalam kebenaran. Ini berharga, ini tidak. Yaqulu Nabi Afwai, mereka berkata dengan mulut tapi tidak ada dalam kalbu. Itulah kedudukan kita semua. Bercakap dengan kalbu, hasbunallah, cukup Allah, engkau bagi kami sebagai penjamin. Allah dah jamin ke engkau nak cakap hasbunallah. Yaqulu Nabi Afwai, mereka berkata dengan mulut. Tidak ada di dalam kalbu mereka apa yang mereka nyatakan. Kita jangan jadi seperti itu. Itu adalah tanda-tanda orang munafik. Kita belajar ilmu. Belajar sungguh-sungguh kita belajar. Sungguh-sungguh kita faham. Biar 30 hari ni pasal jaminan, maha penjamin, jamin saja kita belajar. Jadi kita dapat PhD. Segala selok belok tentang jamin, penjamin, semua kita dah tahu. Betapa penting ilmu ni. Betapa agung ilmu ni. Betapa menjamin ilmu ni. Ilmu ni maha menjamin, penjamin, kita terjamin. Jaminan itu menggembirakan, memuaskan, mengekalkan. Allah punya jaminan kekal selama-lamanya. Tidak ada had masa batas. Salatullahi wassalam ala man uniyal Quran. Salatullahi wassalam ala man uniyal Quran. Ali baidil kiram ashabi idzabil Quran. Ali baitil kiram sabi zawil Quran.
Kalau dari sudut arif billah, aulia Allah yang berilmu tinggi, mereka nyatakan ini ilmu mukjizat Al-Quran secara ilmiah. Mukjizat tu apa? Ini Nabi, ini Rasul. Dia nampak begitu, tapi sekejap lagi dia boleh belah laut. Laut tak boleh dibelah. Sekejap lagi dia dimasukkan api, api tak boleh bakar dia. Api ada, benda tu tidak ditahu, disembunyi ilmu tu. Bila diperlakukan ke atas dia baru keluar mukjizat tu. Jadi bila ada wali tu, arif billah tu bersama kita, ilmu Al-Quran tu yang tersembunyi keluar. Ini mukjizat. Ini ilmu mukjizat Al-Quran. Jadi lembaga Al-Mukjizat juga yang dapat ilmu ni. Ain ada tak? Ain. Ain ambil ni buat transkripsi sebelum saya pergi besok, flight besok. Kalau dapat, dan tanya Hera, saya ada bagi poin. You boleh buat you punya tentang jaminan. Allah Maha Penjamin. Apa ini jaminan? Apa ni erti kata jaminan? Kreatif sikit. 5-6 page cukup. Jadi dia akan jadi salah satu modul siri dalam ilmu mukjizat Al-Quran. Macam mana dia dimuji Al-Quran? Ilmu ni memang benar. Allah tu mesti, Allah wajib menjadi Maha Penjamin. Kalau kita tidak beriman dia sebagai penjamin, iman kita tidak sempurna. Dan dia pun tidak, sifatnya tidak sempurna kalau dia tidak boleh menjamin hamba-hambanya dengan janji-janjinya. Jaminan tu wajib. Jadi bila ilmu ni terbuka, itulah mukjizat. Bila ada orang utusan Allah, Rasul, Nabi, pewaris Anbiyaul Mursalin, pewaris Nabi-Nabi Rasul datang membuka, itu ilmu mukjizat. Yang satu tu laut, ilmu yang terkandung di dalam Al-Kahfi, itu semua luaran. Ini dalaman, ilmu yang sangat mendalam, yang membawa kepada iman hakul yakin. Ilmu ini, ilmu mukjizat ini membuka ilmu yakin. Memang yakin Allah memang penjamin. Tak boleh tidak dia jadi tidak menjamin. Memang ilmu yakin. Sekarang masuk ke bab ainul yakin. Mesti terbuka. Dia tu memang penjamin. Semasa kita semasa kita melakukan amal ibadat tu, Allah menjamin ainul yakin. Aku yakin bersama Rasulullah SAW. Satu hari kamu akan merasai, betul-betul merasai. Sekarang kamu mendengar lauk ni. Waktu buka puasa kamu boleh rasai. Sekarang haram, kamu tak boleh rasai. Dimahrumkan ilmu ni untuk dirasai. Tapi bila tiba waktunya, kamu akan merasai. Baru kamu appreciate betul-betul ilmu ni. Dan tak perlu nak tunggu masa buka puasa. Dalam ilmu ni, hadnya tidak ada. Bila-bila je Allah boleh bukakan mengikut keinginan kita, merasai jaminan. Tapi kamu pasti satu hari kamu akan rasai mengikut kesabaran kamu. Kamu tak boleh sabar apabila kamu diuji. Jadi ujian itu menjadi pemisah kamu dari ilmu. Jadi jangan terpisah dari ilmu ini. Kamu mesti mohon, saya nak rasa, saya mendengar lauk ni sedap, ini, itu, ini. Bila nak rasa, tunggu buka puasa. Jadi bila buka puasanya ilmu ni, tunggu. Ada step-step dia. Jadi you tak boleh harap instant. Dalam ilmu ni tak ada instant. Dia step by step. Instant dalaman. Allah boleh bukakan, rasakan instant dalaman. Kena ada kesabaran tinggi, keyakinan, kepercayaan tinggi bahawa penjaminku sedang merasai, dia sedang dijamin. Dia sedang. Kerana kenapa? Dia tahu ilmunya, apa ilmu yang Maha menjamin.
dan dia merespon kepada Allah selalu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dia selalu respon. Artinya masa saat tu dia terjamin, dijamin dia terus respon. Dia ada ilmu. Orang yang ada ilmu tahu jalan. Mana jalan nak pergi ke pulau Merpati, sini. Dia ada ilmu. Ikut dia boleh sampai. Jadi orang yang ada ilmu tahu, atau dia sudah sampai, atau dia sudah merasai. Sabar. Kesabaran itu penting. Nabi Allah Musa 3 kali kena buang sebab dia tak sabar. Kesabaran itu sangat penting. Nabi sendiri diuji oleh Allah dengan Nabi Allah Khadar. Bukan Khadar sebenarnya dalam bahasa Arab. Khadar, Nabi Khadar. Kita panggil Khadar alaihi salam. Dia menghijaukan segala ilmu yang kering kontang kamu dengar sepanjang hidup kamu, semua dihijau-hijaukan. Hidup. Itu peranan Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir alaihissalam ada di dalam semua ahli syahadah diri mereka. Nabi Allah Khidir ada bersama. Kalau Rasulullah boleh berada bersama mereka, kenapa tidak rohani nabi-nabi yang lain? Sekejap mereka boleh bertajallikan Nabi Allah Ismail alaihissalam dengan kesabaran, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan ketauhidan, Nabi Allah Musa alaihissalam dengan kalimullah, Nabi Allah Ayub dengan kesabaran dalam ujian sakit. Sabar untuk merasai. Bila kamu dapat ilmu ni, ya Allah, ini akan meningkatkan kedudukan syahadah kamu lebih tinggi. Amin. Sementara orang habis solat, kita pergi solat hadiah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sultanul Auliya Sultan Arifin, salatul hadiah. Manfaat dia sangat banyak. Barang siapa mendengar tentang wafatnya seorang hamba Allah yang memkerjakan 2 solat rakaat hadiah, Allah akan suruh semua malaikat memohon ampun untuk orang yang solat itu, si mukmin yang solat itu sampai kiamat. Ini kan solat hadiah untuk Rasulullah, untuk Sultan Auliya Sultan Arifin. Pasti kita duduk baca Quran setakat yang mampu, pelan-pelan pun tak apa, hati dengan ikhlas. Kemudian kita solat, zikir, selawat. Kita panggil Nabi sebagai wasilah dalam solat dengan doanya. Kau datang ya Rasulullah, hadirkan Rasulullah sebagai wasilahku di antara aku dengan Allah. Kalau Nabi tak ada wasilah di situ, solat kita diterima. Jadi kita kena hadirkan waktu solat Nabi dalam diri. Nabi dalam diri. Nabi membimbing solatku. Nabi menyaksi solatku. Itu saja kesedaran. Nabi menyaksi setiap bacaanku. Nabi yang ajar aku Quran melalui talian-talian. Itu merasai Nabi ada dalam diri kita.